segmen kisah seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton cerita seram The Haunting Cruise dan PN, apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai sedang berada di Tanjung Emas, Muar Johor. Dan dalam keadaan yang sunyi ini, Brother Fai bukan hanya seorang diri. Brother Fai ditemani oleh seseorang. Okey, nak tahu siapa orangnya? Beliau adalah merupakan seorang guru di sekolah di daerah Muar, dan beliau juga adalah merupakan seorang YouTuber yang menghasilkan konten-konten YouTube yang menarik. Okey, Brother Fai akan kenalkan kepada anda semua, iaitu Hafiz Kamarudin, dan lebih dikenali sebagai Cikgu Hafiz. Okey, Cikgu Hafiz, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum, Cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Di sini ya, Cikgu ya. Baik. Okey. So, macam mana perasaan cikgu ketika berada di tempat yang sunyi macam ni? Okey, perasaan saya memanglah biasa-biasa memang rasa takut tu adalah. Tapi baik kayat saya memang biasanya okey je benda dari kawasan tempat gelap-gelap ni kan. Sebab memang dah biasa dah kalau naik basikal malam-malam seorang pun. Saya memang tempat gelap ni biasa. Cuma berteman kalau naik basikal tu temankan sebiji torchlight je lah, tu je. Okey, ni tak ada masalah. Terbaik lah, Cikgu. Okey, Cikgu. Okey. Memandangkan kita sekarang ni berada di satu segmen cerita-cerita seram, saya percaya yang Cikgu Hafiz ni mesti ada pengalaman yang seram yang Cikgu boleh ceritakan kepada kita semua. Okey, boleh, Cikgu? Boleh. Okey, kalau macam tu dipersilakan, Cikgu. Okey. Jadi cerita seram saya lah. Saya asal memang Muar lah. Okey. Jadi asal Muar, saya punya kampung isi saya sebenarnya dekat Pogoh, kampung Pogoh Tekam Pogoh Sekamat. Pogoh Sekamat. Okey. Tekam Pogoh Sekamat lah. Jadi dalam Muar ke Tekam tu akan lalu kawasan nama dia Bukit Kepung lah. Bukit Kepung. Yeah. Oh, tempat sejarah tu, Cikgu. Tempat sejarah. Kawasan yang mana ramai anggota polis kita berkorban kat situ lah. Jadi pada satu hari, saya masa tu masa tu lebih kurang hari raya lah. Hari raya saya nak balik kampung lah kan. Balik kampung. Tapi masa tu lepas balik kampung tu sampai ke Tekam tu, kita orang berperasan baju yang rumah saya sangkut dah gosok siap-siap tu kan, tertinggal dekat rumah. Jadi kita sampai masa tu Tekam tu lebih kurang dah maghrib lah. Dah maghrib kan. Jadi saya masa tu baju kerja. Anak-anak saya punya baju tertinggal rumah saya sangkut dekat tingkap rumah. Jadi saya terpaksa patah balik lah. Daripada mana? Daripada Tekam tu nak patah balik Muar lah. Ke Muar. Jauh kan? Jauh. Sejam lebih lah. Jauh juga tu. Okey. Jadi bila rumah saya pun dah letih, anak-anak saya semua tidur kan. Lepas maghrib kat Isyak tu lah. Jadi saya pun tak apalah. Saya kata rumah saya, awak duduk dekat kampung ni kan. Saya balik seseorang ambil baju tu lah. Jadi saya pun balik Muar. Lepas tu lebih kurang sampai dalam pukul 10 lebih kat sebelah lah. Lepas tu saya lepak sekejap. Lepak kat rumah. Saya ingat plan ni nak balik besok. Bila dalam malam-malam seorang bukan takut benda-benda tu lah. Tapi kita takut keselamatan kita kan. Jalan Muar ke Tekam tu, lalu Bukit Kepung tu memang sunyi cik.
sunyi, kemudian dia jalan bengkak-bengkok kan. Situ kalau boleh nak motor layan situ, memang layan lap kat situ lah. Mana jalan tu sunyi dan gelap lah. Sunyi dan gelap. Jadi masa tu kawan balik, cadangnya balik pada dalam kurang pukul 12 lah, 11 lebih ke 12 tu. Daripada lepak-lepak sekejap tu, dah minum air pun balik lah. Lepas tu rumah saya telefon, bang balik ni bang. Saya cakap balik. Besok nak raya rumah saudara mara kan. Yelah. Lepas tu rumah saya kata, tapi kalau gelap sangat kan, sebab masa tu kat Segamat dah hujan. Kat Segamat dah hujan. Saya lepas tu dekat rumah pun baru nak hujan. Dah macam apa tu, dah ada kilat-kilat sikit kan. Tapi saya kata saya kena balik ke. Lepas tu rumah saya kata, kalau abang tak nak balik, ngantuk tidur je kat rumah, besok pagi balik kan, selamat sikit. Tapi saya tak boleh. Saya kalau tidur tu terlajak, besok kita punya plan keluarga nak pergi beraya rumah saudara mara tu kan, takut tergenala. Tak sebab tu kita lah kan, tak syok pula. So saya ambil keputusan, saya balik ingat malam tu. Balik malam tu lebih kurang 11 lebih kat 12 saya jalan daripada Muar Segamat tu. Sampai kat Bukit Kepong, teringat pula kita belum sembahyang Isyak lah. Belum Isyak lagi lah masa tu belum sembahyang Isyak lagi. Kita dah kelar kabut, nak cik baju, nak apa semua kan. Lepas tu nak member telefon, nak ajak nak minum apa kan. Lepas tu nak balik tu baru teringat sembahyang Isyak, baru teringat sembahyang. Astagfirullahaladzim. Jadi saya berhenti dekat Bukit Kepong tu. Saya berhenti dekat masjid depan betul-betul balai Bukit Kepong. Depan balai Bukit Kepong, balai polis yang pernah menjadi sejarah peristiwa berdarah tu lah. Ya, betul. Wow. Okey, teruskan cikgu. Jadi bila sampai kat masjid tu, saya sembahyang. Memang keadaan masjid tu sunyi lah. Rupanya depan masjid tu ada kubur tu. Kata dia bukit tu ada kubur kan. Saya memang tak boleh, tapi saya kentalkan hati dia sembahyang je kan. Nak sembahyang, kita ingat bukan ada apa-apa pun. Jadi bila saya semayang tu, memang masa tu saya sampai, memang terasa tengkuk ni macam mengemang ni, macam kan. Ambil semayang ni pun dah rasa macam sejuk air kan. Lepas tu masa tu memang baru lepas hujan. Dalam perjalanan saya ke Muar ke Tekam tu pun ada berapa tak saya 3 ke 2 pokok tumbang. Masa tu dah hujan lebat, angin kuat kan. Kita berjalan slow kan. Sampai kat Masjid Bukit Kepong tu, hujan dah berhenti sikit haranya. So saya berhenti sekejap tu kan. Berhenti plan ni sambil nak minum air, sambil nak pergi sembahyang lah. Masa tu mata dah ngantuk kan. Nak segarkan balik mata tu, ingat kita ambil sembahyang lah, kita isyak kan. So bila saya dah ambil sembahyang tu, mata pun dah segar, saya sembahyang lah dekat Masjid Tekam seorang. Jadi saya sembahyang tu macam biasa, tapi memang berasa saya punya tengkuk ni mengemang, rasa macam satu macam kan. Lepas tu saya sembahyang tu, saya angkat takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba saya dengar macam orang ikut Allahu Akbar. Saya pun ni pun terasa juga ni. Ini saya kata cerita terasa ni. Lepas tu bila saya sembahyang, tapi saya ingatlah ustaz-ustaz saya pasal kan, bila kita sembahyang tu maknanya ada jin Islam ikut sembahyang. Tapi kita duduk lah. Depan kita ni, depan masjid tu ada kubur kan. Bila saya dah. Jadi macam mana perasaan cikgu masa tu maksud saya macam cikgu dapat khusyuk tak dalam solat masa tu, ataupun cikgu masih teruskan juga solat? Saya teruskan solat lah. Saya khusyuk memang dah tak khusyuk lah. Astagfirullahaladzim. Akbar. Khusyuk tu sebab saya terfikir ni, siapa belakang aku ni. Saya beri salam tu pun, salam dan langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Saya masih dengar lagi orang belakang ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Bermakna dia bukan dalam keadaan berbisik, maksudnya macam Assalamualaikum. Dalam bisik macam tu. Allah Akbar. Saya Allah. Lepas tu dah lah kita tempat sunyi macam ni kan. Tempat tuan. Lepas tu bila dah bagi salam tu, saya salam, saya cepat saya tak berdoa dah. Saya terus pergi kereta, saya nampak dekat masa saya buka lampu kereta je kan. Buka lampu kereta, saya memang tahu depan tu ada kubur. Tapi bila malam-malam ni bila kita buka lampu kereta tu, tu lampu kereta tu terpancar kat kubur depan Bukit Kepong tu. Situlah kubur-kubur prajurit Bukit Kepong, yang mana orang kampung Sungai Teroban tu memang dikubur kat situ. Masa tu dia punya meremang tu, ya Allah, tahu memang Tuhan je cakap lah, tahu lah meremang tu. Cepat-cepat mundur kereta sebab dia bukit tau. Dia bila mundur kereta dia turun pada sup. Saya pergi kampung Tekam tu, buka ayat Quran kuat-kuat kan. Mana ayat apa ayat Quran kita hafal, kita baca. Lepas tu kita terus sampai
sampai kampung lah. Tapi masa kat kampung tu memang istighfar, memang baca Quran, ayat Quran banyak. Betul kita buka video Quran banyak. Kita masa tu itulah pengalaman yang kita rasa yang paling seram lah dalam hidup saya. Tapi yang biasa-biasa, yang setakat-setakat yang tu biasa-biasa lah. Tapi ni sebab bila kita terasa macam orang kat belakang kita kan, ramai lah tu. Masa kita amin, ada orang belakang. Masa tu ya Allah. Masa tu kita rasa apa yang cikgu cerita ni, saya teringat ada satu cerita Indonesia. Tajuk dia apa ya? Aduh, dia ni perempuan. Dia semayang seorang diri kat rumah. Lepas tu yelah, macam bila kata Allahu Akbar, dia yang belakang pun Allahu Akbar. Ya. Macam tu lah yang cikgu alami. Ya, betul. Memang rasa masa tu ya Allah Tuhanku, astagfirullah. Betul-betul lah, saya naik lah, meremang dengan cikgu. Saya pun tengah cerita ni meremang ni. Aduhai. Tapi itulah pengalaman seram yang saya lalui kan. Lepas tu bila siang 8 lepas tu lah. Bila siang tu saya pun masjid tu dah jarang saya singgah. Tapi tak tahu malam tu tergerak hati nak semayang kan. Kita berhenti juga. Lepas tu bila siang kita lalu kat situ pun kita tengok memang dia punya pagar tu pun dah jatuh. Sebab apa, tanah bukit tu terakis kan. Nampaklah kubur tu kadang separuh kan. Separuh dah terakis kan. Lepas tu nisan pun dah jatuh sikit kan. Jadi macam memang angker lah. Bila tengok siang tu pun dah angker. Malam menakutkan lah. Maksud cikgu menakutkan lah. Bila malam tu lagi menakutkan lah. Jadi tapi memang banyak cerita kat masjid Bukit Kepong tu. Ada orang kata dia tidur kat situ, kena angkat kat luar, tak luar. Lepas tu ada kawasan dekat tempat makan kat situ. Kadang-kadang kedai tu tutup tapi kita makan. Rupanya ada kedai makan, tapi besok kita makan, cakap orang tu kedai tu tutup kan. Memang jalan tu memang boleh tahan lah. Bermakna sepanjang jalan nak ke tapak balai tu, sekarang ni dah jadi galeri kan. Ya. Bermakna kawasan tu ada cerita-cerita misteri yang tersendiri lah maksudnya. Ya, betul. Okey, antara cerita misteri yang cikgu pernah dengar tu, selain daripada yang gerai tadi, masjid tadi, apa rasanya apa yang lagi yang cikgu pernah dengar lah tentang misteri kawasan situ? Dengar macam dekat kalau saya pergi melawat itu kan, dekat galeri sejarah tu, ada orang kat situ lah, orang sekitar kat situ cerita kadang-kadang dengar orang budak nangis. Budak dia degit kat kawasan balai tu. Ya, dekat situ kan apa balai kena bakar kan. Jadi kat situ budak orang terbekit tolong kan. Minta tolong mata bakar apa kan. Lepas tu macam ada bunyi tembakan kan. Bunyi macam kesan peperangan macam peristiwa dulu tu. Ya. Jadi itu yang saya dengar lah. Tapi saya tak alami ni. Yang saya alami tu orang sembahyang ikut belakang saya lah. Itu yang tak ni aku kan. Jadi menyeramkan. Jadi itu pengalaman saya lah. Kalau setakat yang lain-lain saya tak rasa lagi lah. Okey, terima kasih Cikgu Hafiz di atas perkongsian pengalaman beliau. Okey, seperti apa yang Brother Fai beritahu pada anda tadi, Cikgu Hafiz ni adalah merupakan selain daripada dia seorang guru, dia juga merupakan seorang YouTuber ya. Okey, nama channel YouTube beliau adalah Hafiz Kamar. Hafiz Kamaruddin. Okey. Hafiz Kamaruddin. Kepada anda yang mendengar yang menonton cerita ini, okey, pastikan anda subscribe dan juga support channel Hafiz Kamaruddin. Sorry. Hafiz Kamaruddin. Okey. Masih. Beliau apa yang Brother Fai tengok, beliau dah banyak menghasilkan konten-konten yang menarik ya. Selain daripada hal-hal persekolahan, ada tak lagi cikgu ada buat konten yang selain daripada tu? Selain daripada tu, saya ni suka naik basikal kan. Lepas tu saya ni kalau kat sekolah saya ngajar pendidikan Islam.
Jadi saya ada buat satu konten tu macam call untuk channel saya ni, iaitu tazkirah atas basikal. Tazkirah atas basikal. Jadi saya kayu basikal. Menarik tu, cikgu. Okay. Saya kayu basikal, saya mesti letak GoPro saya tu, saya rakam kawasan sekitar baru yang saya rakam tu, dan saya sampaikan tazkirah, peringatan untuk kita bersamalah kan. Kalau kita takut nak baca doa apa, kalau kita dalam kesusahan kita baca doa apa kan. Doa tazkirah untuk sama-sama kita ngajak kawan-kawan kita ni sama-sama besok berpimpin-pimpin tangan masuk ke syurga. Subhanallah. Alhamdulillah. Hashtag saya jom jadi baik kan. Sebab apa kata Allah SWT dalam firman-Nya, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. So sama-sama lah. Saya ajaklah orang buat baik sekali kan. Sama-sama besok jadi saham saya besok, kalau saya tak ada besok tak ada kat dunia ni, jadi channel saya ni insya-Allah boleh memberi manfaat kepada orang lain yang tengok, dan pahalanya mengalir walaupun saya dah tak ada kat dunia ni. So insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi cikgu, kalau cikgu rasa tak keberatan lah, kalau cikgu boleh ceritakan sedikit apa perancangan di masa akan datang, tentang apa yang cikgu nak buat untuk channel YouTube Hafiz Kamarudin ni. Okey. Selain pada tazkirah atas basikal, dengan saya nak buat konten-konten pasal saya punya minat saya lah, kereta, motor. Motor saya pakai motor RS lah, RS Honda RS kan, 150. Kemudian itu saya pakai kereta Livina. Kemudian tu geng Livina lah. Kemudian minat saya lagi basikal lah, basikal Brompton, basikal lipat. Kemudian saya buat selain daripada itu konten-konten saya kat sekolah lah. Saya ingat saya plan ni kan, saya nak buat bahan bantu mengajar. Sekarang ni kita musim coronavirus kan. Kita orang ada team YouTube cikgu YouTube Johor, cikgu YouTube Malaysia kan. Jadi kita orang ni plan macam ni lah. Kalau lah satu masa tahap macam dah teruk sangat, orang tak pergi sekolah kan, jadi budak-budak kita buat alat bantu mengajar dekat YouTube. Kita belajar, budak-budak belajar tengah tengok YouTube tu. Jadi itulah matlamat kita orang lah, matlamat saya lah. Saya personal matlamat saya akan buat video bantu mengajar untuk anak-anak murid saya besok tengok. Walaupun dia tak pergi sekolah ataupun di kat rumah, dia masih boleh belajar dengan menonton YouTube channel saya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Semoga apa perancangan cikgu dan apa juga apa yang cikgu nak buat ni, saya doakan semoga Allah permudahkan segala urusan cikgu ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Okey cikgu. Terima kasih Abang Pai. Okey cikgu. Cikgu nak dengar tak pengalaman saya pula? Boleh. Sikit je. Boleh. Sikit je. Saya ni sebenarnya selain daripada pencerita kisah seram, sebenarnya saya ni ada tim paranormal ya. Okey. Tim paranormal kami adalah The Haunting Cruise. Ya. Jadi inilah Brother Fai nak cerita sikit pengalaman semasa Brother Fai memasuki sebuah rumah banglo yang terletak di sekitar Kuala Lumpur lah. Ya. Rumah banglo tu pernah terjadi kes 5 beranak mati dibunuh. Okey. Kes 5 beranak mati dibunuh. Yang Brother Fai dapat tahu ia berbangsa Cina dan telah dibunuh oleh orang kata daripada siapa tu orang panggil, dia bukan gangster, dia daripada luar ni, apa nama tu, bukan Yakuza. Kalau Yakuza Jepun kan, Itali orang panggil apa, Mafia. Yes, betul. Mafia. Itu menurut apa yang yang info kami TSC dapat info lah. Melalui mengenai rumah tu lah. Jadi pada malam tersebut kami memasuki rumah tu. Memang masuk je dekat pintu gerbang rumah tu memang dah terasa aura dia tau. Terasa aura meremang kan. Bila kami masuk je dalam pintu tu, tiba-tiba rasa macam angin sejuk je tau. Sejuk je. Masuk ke tingkat yang pertama. Rumah tu 3 tingkat tau. 3 tingkat banglo tu. Siap ada lift tau. Canggih
kita masuk dalam rumah tu, kita tengok ada macam langsir lah. Dekat rumah tu, langsir tu masih ada lagi kesan-kesan darah. Dan juga dinding rumah tu masih ada lagi bekas tapak tangan yang darah kering lah. Masih ada lagi tau. So kita masa kita masuk tu seperti biasalah. Kan kita buat tinjauan kan, kita rumah dalam dah tentu gelap kan, kita pakai lighting lah. Masa kita buat tu lah yang kita nampak macam-macam tau. Kita nampak macam kelibat budak perempuan pakai baju putih, rambut panjang dalam bathtub. Ya Allah. Dalam bathtub. Ada yang di dalam bilik perempuan dewasa, rambut panjang, pakai baju putih labu, macam kakak lah. Macam si kakak. Faham lah kan? Kat situ lah. Tapi alhamdulillah, masa kita buat tu, kita adalah pemantauan daripada beberapa orang ahli dalam tim kami yang juga merupakan seorang perawat lah. Alhamdulillah lah, tidak ada apa-apa yang terjadi. Masa tu kami belum buat rakaman video lah, kami lebih kepada foto. Jadi dalam foto tu memang kami dapatlah image yang apa ni lah, merupakan entity tu lah. Jadi itulah pengalaman, salah satulah pengalaman Brother Fai lah dalam misi hunting yang pernah kami buat dululah. So cikgu beda juga boleh lah. Aduh. Tapi saya minat ke ni benda ni. Kalau misalnya satu hari mana kalau saya pergi KL boleh join? Boleh cikgu, tak ada masalah cikgu. Cakap je bila-bila pun tak ada masalah. Cikgu, sekarang ni kita berada di tempat ni di penghujung Tanjung Mas ya cikgu. Ya, betul. Tengok bunyi monyet. Saya rasa mungkin dalam rakaman ni dapat juga mendengar bunyi-bunyi di sini kan cikgu kan. Jadi saya rasa sembang santai seram kita cukuplah sampai di sini sajalah cikgu. Baik. Okey. Baik. InsyaAllah pada masa akan datang, InsyaAllah bila saya balik ke Muar lagi nanti, alright, kita akan berjumpa lagi. Boleh. Mana tahu lepas ni cikgu punya konten pula yang akan interview saya. Boleh. Give and take lah. Ya, boleh insyaAllah. The Hunting Crew The Hunting Crew dan NPN, InsyaAllah. Jangan lupa subscribe juga. Dan juga Hafiz Kamarudin. Ya. Teruskan support beliau Okey. Support Hafiz Kamarudin. Support juga pada Fai dalam The Hunting Crew dan PN. Terima kasih. Baik. Okey, so sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembang santai seram. Okey, sekarang ni Brother Fai bersama Cikgu Hafiz di Tanjung Mas. Okey, baru selesai sesi sembang santai seram. So ini adalah orang kata gambaran di hadapan, di bahagian apa ni cikgu? Ni laut ke cikgu? Ini Fire bakau cikgu Dan inilah Fire bakau. Cikgu bagi suluh cikgu. Mana tahu kalau bernasib baik. InsyaAllah tak ada apa lah je. Ada apa? Inilah dia Cikgu Hafiz. Okey. Okey, ini kawasan dia. Ternyata tempat ni sunyi kan. Gelap gulita. Okey. Ini di hutan Paya Bakau. Hutan Paya Bakau pula kan? Paya Bakau Tanjung Mas. Paya Bakau Tanjung Mas Okey. Kalau kita nampak ni kan, apa yang Cikgu Hafiz suluh ni, ini bukannya hantu tau. Ini tak nampak juga. Ini adalah sekumpulan
burung bangau. Inilah tempat dia tidur. Pot apa ni burung bangau ni tidur. Ni dia. Sampai sini je boleh zoom. Dekat situ dah. Tadi nampak sikit. Itu dia. Yang putih. Nampak tu dia bergerak-gerak tu kan. Itu bukan hantu, itu adalah burung bangau. Okey. So jangan apa orang kata kita nampak benda pelik-pelik sikit hantu, sikit hantu. Tak ada.